Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hadhihi niyyati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiri hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dipanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita bersua, kita berjumpa di alam maya. Kita dapat menghadiri secara online iaitu pengajian kitab Tauhid, kitab yang dinamakan Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Kitab yang membahaskan ataupun membicarakan berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan dengan kenabian, berkenaan dengan perkara-perkara gaib yang kita wajib tahu, yang kita wajib imani. Artinya berkenaan dengan aqaidul iman. Jadi alhamdulillah kita dapat bersua, dapat berjumpa pada malam semalam dan malam ini. Moga-moga kita dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dikurniakan limpahan rezeki, dikurniakan rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada saudara-saudara kita yang tidak berpeluang atau tidak berkesempatan mengikuti pengajian pada malam ini, kita doakan mereka supaya mereka itu juga dapat pahala ataupun ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasrat dan tujuan mereka itu untuk join sekali dengan kita, tapi apakan daya, nasib tidak menyebelahi mereka ataupun tidak dapat join pada malam ini. InsyaAllah di masa-masa akan datang, di malam-malam akan datang, cuba lagi sehingga berjaya insyaAllah. Jadi sebelum kita memulakan pengajian kita pada malam ini, sukalah saya mengingatkan, pertama sekali, mic naklah sentiasa ditutup. Jangan kita cuba-cuba colek-colek, jangan cuba-cuba sentuh-sentuh kerana mengganggu program kita, lebih-lebih lagi mengganggu kepada saya untuk bercakap. Jadi kalau tuan-tuan tu tahan lagi, yang mendengar, yang bercakap ini mengganggu ataupun mendapat gangguan. Yang keduanya, disarankan kepada sidang jamaah sekalian ataupun disarankan kepada peserta-peserta yang mengaji ini, apalah kiranya
membuka kamera kalau sudah bersedia untuk membukanya. Kalau tak bersedia, tak ada arah lah. Jadi kita lebih afdal bertatap muka. Bertatap muka. Jadi kalau sesiapa yang malu tu, tak payah buka lah. Tak payah buka lah. Jadi kita, saya dapat melihat wajah tuan-tuan sememangnya dapat melihat wajah saya. Ibarat katanya kita berdepan di masjid ataupun di surau. Seumpama kita kuliah berdepan di masjid ataupun di surau. Lebih cantik. Lebih cantik. Kemudian yang ketiganya, apalah kiranya ketika kita mengajar, khususnya saya, tuan-tuan, hendaklah jangan mencelah. Jangan mencelah. Ustaz ni, berganggu juga. Mengganggu perjalanan program kita ataupun kuliah. Sebabnya kalau di masjid, di surau tu, ustaz nak tanya, ustaz itu, ustaz ini, tak ada masalah. Tetapi bila di alam maya ni, bila kita bercakap tu, maknanya direct, maka dia berdengung ke saya ni. Dia berdengung ke saya ni. Jadi maka jangan, ketika saya bercakap tu jangan mencelah. Yang keempat, disarankan juga tuan-tuan supaya jangan left sehingga habis kuliah dan berdoa. Sehingga habis kuliah dan berdoa. Jadi kuliah pengajian kita ni penyudahnya ataupun diakhiri dengan doa. Jadi mohon apalah kiranya jika saudara-saudara yang masuk di dalam online kita ni, sekiranya dia nak menunggu waktu isyak, dia nak menunggu sekejap, saya dengan segala hormatnya memohon jangan masuk daripada awal, kerana sahabat-sahabat kita yang istiqamah nak mengaji, jadi satu kerugian. Jadi kalau nak mengaji tu, mengaji daripada awal hinggalah ke akhirnya. Jadi kalau tak dapat mengaji hingga ke akhirnya, jadi saya sarankan dengan kemaafan bahawa tuan-tuan janganlah masuk. Janganlah masuk sebabnya 8.30 left. Contohnya. Jadi sedangkan orang lain tu berpuluh-puluh kali yang nak mengaji betul-betul, maknanya dia tidak berkesempatan kerana masalah teknikal dia nak masuk, tak boleh. Tu. Jadi saya sarankan supaya kita ni mengaji sehingga habis berdoa. Lepas tu yang kelimanya, saya sukalah mengingatkan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, link pengajian kita ni 4 malam. Link 4 malam. Jadi malam Isnin, hari Ahad malam Isnin, hari Rabu malam Khamis, link yang sama. Jadi saya tak perlu bagi link, cuma bagi link itu untuk peringatan saja. Link yang sama. Jadi kita sekarang ni hari Isnin dengan hari Jumaat, link yang sama juga. Jadi kita ni ada 2 link, iaitu 2 hari untuk kitab Pelita Penuntut, 2 hari untuk kitab Miftahul Murid. Jadi kalau tuan-tuan amati, setiap kali saya hantar link tu saja je, yang sebenarnya link tu tak berubah. Terima kasih kepada admin kita, saudara Zul dengan saudara Hafizul, dia buat link kita ni tak berubah. Boleh pakai sampai bila-bila. Boleh pakai sampai bila-bila. Jadi oleh kerana itu tidak berubah, cumanya saya setiap hari saya akan mengantar, setiap kuliah akan mengantar link. Itu pun link tu maknanya saya hantar bukan sehari sebelum. Bukan sehari sebelum. Kalau sebelum ini sehari sebelum. Lepas tu ada yang terdelete lah, ada yang tak jumpa lah, ada yang tak ingat lah. Jadi saya sekarang ni,
setiap hari kuliah saya akan bagi link pada hari tersebut lepas asar. Macam tadi saya bagi lepas asar maknanya link siri yang ke-11 pengajian kitab Miftahul Murid ni. Kalau hari Rabu nanti siri yang ke 24 dah. Yang ke-24 ke-23, 24. Maknanya siri yang ke-24 pengajian kitab pelita penuntut. Pelita penuntut. Jadi oleh kerana itu saya tengok maka tidak adalah sahabat-sahabat kita yang bertanya link. Kalau sehari sebelum tu tanya saja, ilahlah, itulah, inilah, begitu. Jadi oleh kerana itu bertepatanlah saya mengambil keputusan selepas asar diberikan link sebagai ulangan saja, selepas asar di hari kuliah diadakan. Maknanya contohnya hari ini, hari Isnin, asar tadi saya bagi link kepada grup Kitab Jawi. Moga-moga kita mengamati dan kita cakna di dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah program ataupun kuliah kita ni berjalan dengan lancar. Yang penting sekali ialah kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang kita bahaskan ataupun yang kita bincangkan, insya-Allah. Terima kasih. Kita ni muka surat 3. Muka surat 3. Kitab Rumi muka surat berapa? Siapa ada kitab Rumi? Surat 4, Ustaz. Muka surat 4. Muka surat 4, kitab Jawi muka surat 3. Kita ni tajuk sifat yang wajib bagi Allah iaitu sifat ilmun. Sifat ilmun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ilmun. Sifat yang ke-9, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dia sebut dan ilmun. Sifat ilmun. Artinya, arti sifat ilmun, tahu. Maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar. Kita baca dulu. Dan tiada dengan fikir. Dan nazar. Nazar ni pandang. Nazarun. Nazar tu pandang. Lawannya jahil. Lawannya makna mustahil. Jahil. Tak tahu. Artinya maksud dia tiada tahu sesuatu atau tahu tiada betul dengan hakikat. Yang dikatakan jahil ni tak ada tahu ataupun tak betul dengan hakikat kehendaknya. Mustahil ya Allah jahil. Mustahil Allah Ta'ala itu tak tahu. Hanya wajib tahu selama-lamanya. Allah Ta'ala wajib tahu selama-lamanya. Adapun tanda tahu Allah Ta'ala. Tahu tu maksudnya ilmun Allah Ta'ala. Makna tanda tahu ilmu Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Itu disebutkan ilmun. Allah itu maha mengetahui. Firman Allah Ta'ala, innallaha alimun bizatis sudur. Itu ayat Qurannya, innallaha alimun bizatis sudur. Apa nama ni? Surah Ali Imran ayat 119. Surah Al Imran ayat 119. 119. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Sebelum kita mengupas lebih lanjut,
Sebelum mengupas lebih lanjut, saya nak uji ilmu yang telah kita pelajari. Moga-moga kita ingat. Moga-moga kita ingat. Apakah soalan nombor 1? Apakah dalil naqli sifat wahdaniyah? Siapa boleh jawab? Dalil naqli sifat wahdaniyah. Dalil ayat Quran sifat wahdaniyah. Saya cuba. Jawab seorang-seorang. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Allah itu satu. Allah itu maha Maha Esa. Esa. Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Jadi nak menunjukkan bahawa sifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Ingat sampai mati kita ingat. Qul huwallahu ahad. Sifat wahdaniyah. Seterusnya soalan yang kedua, apakah dalil akli bagi sifat iradah? Akli. Baharu alam, Ustaz. Ya, baharu alam. Sebenarnya sifat-sifat tu semua dibahaskan oleh ulama tauhid, maknanya alam ini hebat sifat Allah Ta'ala. Soalan seterusnya, apakah dalil naqli sifat iradah? Apa artinya? Allah akan buat yang dikehendakinya. Allah akan buat apa yang dikehendakinya. Itu dalil sifat iradah. Dalil sifat iradah. Maknanya fa'alul lima yurid. Di dalam surah apa? Fa'alul lima yurid itu dalam surah apa? Al-Buruj. Surah Al-Buruj ayat berapa? 16. Ayat 16. Itu dia, ayat 16. Soalan terakhir. Apakah matan qiyamuhu binafsih? Apakah matan qiyamuhu binafsih? Matan qiyamuhu binafsih. Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Lawannya tiada berdiri dengan sendirinya. Mustahil lawan lawan tu mustahil. Tak betul tu. Qiyamuhu binafsih artinya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Lawannya tiada berdiri dengan sendirinya. Bukan. Berdiri dengan yang lainnya. Oh, berdiri dengan yang lainnya. Mustahil Allah Ta'ala itu berdiri dengan yang lainnya. Okey. Wajib Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Okey. Dalil baharu alam. Dalilnya baharu alam. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, Inna allaha la ghaniyun anil alamin. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Inna allaha la ghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya daripada sekalian alam. Inna allaha la
ghaniyun, maha kaya daripada sekalian alam. Itulah yang dikatakan matan. Jadi serba sedikit kita telah memahami. Artinya yang menjawab ni serba sedikit dia boleh menjawab, dan yang tak menjawab serba sedikit dia mengamati atau dia mendengar tentang yang saya soal ataupun yang saya tanyakan. Moga-moga keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu clear suara saya? Clear Ustaz. Clear. Di Pekan tak ada masalah. Di tempat-tempat lain Kuantan clear. Kuantan clear. Tempat-tempat lain tak ada. Padang Puluh okey. Tempat-tempat lain, daerah-daerah lain Sepang clear. Sepang clear, alhamdulillah. Tempat-tempat lain Bera clear insya-Allah. alhamdulillah. Tempat-tempat lain tulis pun tak apa. Kedah, negeri Kedah Darul Aman clear. Tempat-tempat lain Damansara clear. Lain kita nak survey sekiranya tidak jelas. Jadi kalau tak jelas tu, Sarawak clear. Sarawak. Tempat-tempat lain alhamdulillah. Sarawak menyeberangi Laut Cina Selatan. Ada lagi? Habis? Tulis pun tak apa. Tulis mesej. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah. Line kita clear, tidak ada gangguan dan sebagainya. Jadi hadirin-hadirat yang dimuliakan, kita telah mengaji sifat yang wajib bagi Allah, sifat wujud. Maknanya Allah itu ada, Allah itu tidak ada seperti makhluk ada, lepas itu tak ada, lepas itu begitu begini, menerima kebinasaan. Qidam, Allah tu sedia ada. Baqa, Allah itu kekal. Makhluk ni tak kekal, bersifat makhluk tak kekal. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah ni tak sama, tak serupa dengan makhluk. Qiyamuhu binafsih, Allah itu mentadbir dengan sendirinya. Wahdaniyah, Allah itu esa, tidak berbilang-bilang, tidak seperti orang-orang kafir mempercayai mereka itu, Tuhan mereka itu banyak-banyak. Kita tidak, la ilaha illallah. Lepas itu kudrat, Allah Ta'ala itu berkuasa. Makhluk berkuasa tetapi berkuasa terbatas. Iradah maknanya Allah Ta'ala itu buat apa yang dia nak buat walaupun tidak terjangkau di akal kita. Jadi oleh kerana itu kita nampak sifat-sifat Allah Ta'ala itu yang wajib bagi Allah Ta'ala itu yang maha tinggi, yang maha agung. Sekaligus kita dapat membezakan mana Khalik, mana pencipta dan mana makhluk. Kita tidak boleh kesamaran di dalam akidah, di dalam jiwa kita, di dalam keimanan kita. Maknanya Allah Ta'ala itu tak sama. Walaupun suatu wajah, walaupun satu PE, walaupun satu perkara begitu begini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tak sama. Itu nak letak dalam keimanan kita. Keimanan itu sama ada kita sihat walafiat, sama ada kita sakit, sama ada kita nazak, sama ada kita di dalam kubur, sama ada kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kita jangan ingat syaitan tidak mengganggu kita di dalam kubur. Tuan-tuan baca Kashful Ghummah. Kita ingat mati begitu saja. Syaitan ni mengganggu masa kita hidup. Syaitan ni mengganggu masa kita dekat nak mati. Utuh roh dengan jasad. Syaitan ni mengganggu kita masa di dalam kubur, di dalam alam barzah.
syaitan ni mengganggu sampai peringkat di mahsyar. Baca kitab Kashful Ghaibiyah ataupun hak jawi, kitab Kashful Ghaibiyah tu jawi berkenaan dengan mati ni. Apa nama ni, satu lagi kitab kitab jawi juga, namanya kitab Matan Jauharah Tauhid. Matan Jauharah Tauhid. Jadi gangguan-gangguan syaitan kepada individu yang bernama manusia. Jadi oleh kerana itu kita nak menghindar, daripada godaan syaitan, daripada anasir-anasir di luar Islam dan anasir-anasir di dalam agama kita. Anasir yang di luar Islam tu jenis-jenis kafir, jenis-jenis orientalis, jenis-jenis apa begitu gini. Kita kadang-kadang tak perasan. I love Jesus. Budak-budak muda ni letak pada baju, cop baju I love Jesus. Tahu I love Jesus tu? Nabi Isa. Betul, Nabi Isa tu Nabi kita. Kita cinta kepada Nabi Isa juga. Tetapi 25 Rasul tu termasuk Nabi Isa. Kita kena ingat orang Kristian ni dia Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan mak. Itu kena faham. Jadi kita belajar akidah ni, belajar sifat 20 ni, belajar ilmu tauhid ni untuk faham itu. Dia bagi sponsor baju I love Jesus, I love Jesus. Kenapa tidak ditulis I love Muhammad, I love Muhammad. Jadi dia nak memesongkan akidah kita yang sebenarnya. Saya dulu pergi ke Kuantan Perik tu, Kuantan Perik Kuantan ni. Mana saya tengok budak-budak Melayu, mana tulis baju warna kuning, saya ingat lagi. Warna kuning tulis baju I love Jesus. Apa artinya? Jadi orang kafir, orang Kristian, agama Buddha, agama itu, agama ini, mereka ini tidak mengajak kita masuk agama dia. Maknanya Allah Ta'ala campakkan kepada orang Islam ni, campakkan kepada orang Islam ni, apa nama ni, sensitif juga. Kalau dia ajak masuk Kristian, sensitif juga. Tetapi dia ajak cara begitu. Kalau sekiranya kita tidak mantap dari segi ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu usul ni, maka kita akan terpesong. Kita akan terpesong. Itu anasir daripada luar. Kita ni tak tahu lagi akhir zaman. Kita tak tahu lagi anak cucu kita bagaimana. Contoh, kita boleh tengok Nabi Nuh alaihissalam. Isteri dia tidak mengikut dia. Anak-anak dia tidak mengikut dia. Anak-anaknya, wahai anakku, naiklah kapal, naiklah as-safinah, naiklah bahtera ini. Kerana dunia ni akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Tak apa ayah, cakap kita ni. Tak apa ayah, walaupun bumi ni saya akan naik gunung yang lebih tinggi. Itu Nabi. Jadi kita tak tahu sama ada umur kita ataupun tak dan dengan umur kita, akidah ataupun aqaid anak-anak, cucu, cicit, cuik, gamit, coteh, moteh, lekar, berami. Kita tidak tahu masyarakat kita akan datang, masyarakat taman kita, masyarakat kampung kita, masyarakat desa kita. Adakah mereka itu bangsa Melayu? Boleh jadi akan datang 10-20 tahun lagi akan datang orang yang bangsa Melayu, tiba-tiba agama perlainan. Contohnya di mana? Indonesia. Contoh Indonesia. Indonesia ni walaupun bangsa Indonesia tapi agama berbeza-beza. Dia punya Pancasila. Pancasila mana dalam rumah tu Islam ada, boleh kafir, Kristian boleh, Buddha boleh, cakap Melayu. Jadi kita tak tahu akan datang negara kita ataupun anak cucu cicit kita ataupun tempat taman kita, Korea kita begitu gaya keadaannya. Na'udzubillah, kita minta perlindungan daripada Allah. Sebab itu kita peri penting.
di dalam ahli sunnah wal jamaah. Kita makna beriktikad ahli sunnah wal jamaah. Ni kita belajar ni. Mazhab hukum hakam ni mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab ahli sunnah wal jamaah dari segi akidahnya, kita tidak akan terpeso selari, maknanya kita menuju ke jalan yang lurus. Itu anasir ancaman daripada luar. Ancaman daripada dalam ini, ancaman daripada dalam ini, dari dalam agama kita 2, 3, 4 belah puak-puak. Ada hak dulu Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada mat matahari, ada Tuhan Harun, ada Nabi Abdul Qahar. Baru ini ada pula ajaran, maknanya orang perempuan ni dia punya pelopor dia orang perempuan. Dia dapat jumpa dengan malaikat, dia dapat jumpa dengan Jibril. Adakah terpengaruh? Jawabnya ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Begitu juga Tuhan Harun di negeri Pahang ni. Ada pengikutnya. Lepas tu ajaran Abraham, ada pengikutnya. Lepas itu ajaran Abdul Qahar, ada pengikutnya. Ajaran matahari, ada pengikutnya. Hak dulu-dululah. Hak dulu-dulu. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan ataupun penguasa agama ataupun yang bertanggungjawab dapat membendung ajaran-ajaran ini. Jadi kita ni, benteng kita ni faham akidah. Faham akidah. Dia ada universiti, ada silibus dia. Ada silibus dia, tak payah semayang. Lepas itu tukar-tukar bini boleh. Lepas itu kita dah kenal Allah. Kita kenal Allah. Kalau Allah dah kenal kita, kita kenal Allah, tak wajib semayang, tak wajib puasa, tak wajib haji. Oh, sedap sangatlah begitu keadaannya apabila orang yang tak mengaji ilmu usuluddin, orang yang tak mengaji ilmu akidah. Kita ni pelik. Kita pelik kerana perkara-perkara yang sedemikian itu bercanggah dengan maklumat kita. Tetapi orang yang tak mengaji secara kita, mengaji akidah, mengaji usuluddin, mengaji tauhid, maka mereka itu akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran. Buktinya setiap ajaran itu ada pengikutnya. Pengikutnya bukan bodoh-bodoh. Bukan tak erti macam kita ni. Pengikutnya orang hebat-hebat. Tapi hebat-hebat dari segi akademik, hebat-hebat dari segi dunia, maka mereka ini ketandusan akidah ataupun mereka ini tak
Tak ada suara Ustaz. Tak ada lain Ustaz. Sabar. Tunggu Ustaz. Awak bersabar semua. Lain Ustaz putus sikit. Ada gangguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terputus. Terputus. Sambung kembali. Sampai ke mana tadi? Sampai ke mana? Ajaran sesat ni oleh kerana masyarakat kita tidak memahami berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan kenabian, berkenaan dengan perkara-perkara sam'iyat ataupun perkara-perkara ghaib. Jadi lantaran itu mereka terpengaruh. Itulah orang tua-tua dulu-dulu, saya sering kali sebut orang tua-tua dulu belajar ilmu sifat 20, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tasawuf dan belajar ilmu tajwid. Maknanya 4 perkara, 4 subjek, 4 item ini perlu ataupun wajib belajar
walaupun mereka itu bidang apa sekalipun yang mereka ceburi. Tidak semesti jadi ustaz, tidak begitu, tidak begini. Walaupun mereka menjadi cikgu, maka 4 perkara ini. Walaupun mereka kerja pejabat, 4 perkara ini. Walaupun mereka penoreh getah, 4 perkara ini. Walaupun kerja swasta, 4 perkara ini. Sebab itu masyarakat kita dulu tak goncang. Tak goncang. Jadi akhir-akhir zaman ini cerca merba, ramai sangat hak tenaga pengajar, hak begini, pendapat begini, pendapat begini, pendapat begini. Cerca merba akhirnya di dalam masyarakat kita. Ada pula pahaman sifat 20 ni zaman Nabi tak ada. Ada pahaman kitab-kitab mazhab ni zaman Nabi tak ada. Dan ada yang zaman Nabi nikah 4. Dia suka sangatlah tu nikah 4 tu. Tu. Dia tak tahu yang Nabi buat itu ada perkara-perkara yang kita tak boleh ikut. Walaupun sunnah Nabi tak boleh ikut. Contoh, Nabi kahwin 9, kita tak boleh ikut. Nabi semayang tahajud wajib, kita tak ikut. Itu keadaannya, ataupun kita memahami perkara-perkara tersebut. Jadi sikit Nabi tak buat, sikit Nabi tak buat. Kucalana. Jadi oleh kerana masyarakat ini huru-hara, maka dilepaskan begitu saja. Sebab itulah masjid surau kita ni tak dapat tidak, kena ada belajar tauhid, kena ada belajar fiqh, kena ada belajar tasawuf, kena ada belajar tajwid, mesti. Ceramah-ceramah itu sekali-sekala motivasi. Maulidur Rasul ma'al hijrah. Kerana nak memahami perkara ini. Maknanya ilmu tauhid, saya ulang balik, ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Lepas itu ilmu fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Lepas itu ilmu tasawuf, sifat mahmudah, sifat mazmumah. Lepas itu ilmu tajwid, sekurang-kurangnya iaitu berkait dengan nun mati ataupun tanwin, berkait dengan mim mati, ataupun berkait dengan sifat makhraj huruf. Makna kita kenal ataupun kita tidak terlepas pandang di dalam membaca ataupun nak membetulkan Al-Quran. Walaupun kita baca doa bertajwid, kita azan bertajwid, menjadi imam bertajwid, tahlil bertajwid. Jadi orang yang mengaji tajwid ni, dia faham ataupun dia mengikut landasannya makhraj sifat huruf dan kaedah-kaedahnya. Saya tanya tadi berkenaan dengan ini, apabila kita kenal Allah. Kita kenal Allah. Allah itu Tuhan kita yang berhak kita sembah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya kita tepi innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah itu hanya Islam. Siapa yang memilih selain daripada Islam, dia minal khasirin. Bila kita pegang begitu, kita pegang, kita meyakini, kita i'tiqad percaya, maka kita mengenal Allah. Maka saya sebutkan tadi anasir-anasir luaran, anasir-anasir dalaman tidak akan terpengaruh jiwa raga kita. Itu yang paling penting. Sebab itu, ulang kaji balik, rukun makrifah berapa perkara? Rukun makrifah. 4 perkara. 4 perkara. Sila jawab. Mengenal Allah. Mengenal Allah. Nombor 2. Sifat Allah. Mengenal sifat Allah. Mengenal sifat Allah. Nombor 3. Nombor 3. Af'alullah. Mengenal Af'alullah. Nombor 4. Kebenaran Nabi. Kebenaran Nabi. Komplit lah tu. Makna mengenal Allah itu mengenal zat Allah. Zat Allah itu ada. Clear. Tuhan-Tuhan lain diibaratkan oleh makhluk manusia, tak ada Tuhan lain. Allah itulah. Nombor 2, mengenal sifat Allah. Ini kita belajar ni. Kita belajar ni. Sifat-sifat Allah yang maha gagah, maha perkasa, maha kamalat. Tidak naqais, tidak kekurangan. Sifat Allah itu hebat. Saya ceritakan tadi pula.
pada pengajian lepas, maknanya yang berlaku di Kedah, Yan Kedah itu, makna kepala air itu sebelah kanan, sebelah kiri, tak menjejahkan rumah itu. Rumah itu rupanya ada Quran lama. Maknanya apa nama air, kepala air itu sebelah kanan, sebelah kiri, sedikit pun tidak menjejahkan rumah itu. Maka rumah itu dengan selamatnya, dengan rupa-rupanya ada Quran lama, mungkin Quran tulis tangan, disimpan di dalam rumah itu. Jadi kita nampak bahawasanya Allah Ta'ala itu maha kaya, maha agung, maknanya automatik. Air itu ke kanan, air ke kiri. Tidak menyentuh rumah dia. Satu. Yang kedua, perkuburan. Perkuburan Cikgu Penceh. Cikgu Penceh itu dah meninggal. Rupanya lumpur yang dibawa oleh kepala air itu, maka tidak menjejaskan kubur dia. Kubur dia dalam keadaan bersih. Dapur dia dalam keadaan bersih. Kita takjub. Pasal apa? Jadi kalau orang mengaji tak takjub. Makna itu iradah Allah Ta'ala. Iradah Allah Ta'ala. Lepas itu, contoh lain. Putus tunang. Saya contohkan seumpama. Putus tunang. Jadi, oleh kerana putus tunang, kecewa. Nak terjun jambatan Sungai Pahang. Pandai sangat nak terjun jambatan Sungai Pahang. Awak menjadi arwah lah. Jadi bila kita mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu usul ini, maknanya jodoh pertemuan di tangan Allah. Allah tidak izinkan ataupun ada hikmah di sebalik putus tunang itu. Putus tunang itu ada di sebaliknya. Jadi redalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu kalau kita mengaji, kita mengaji sifat 20 ataupun kita mengaji ilmu tauhid. Kita berbalik kepada ilmu Allah Ta'ala. Maknanya ilmu Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala itu berilmu ataupun Allah Ta'ala itu mempunyai sifat ilmu dengan tak ada belajar. Kita ni dapat ilmu kerana belajar. Kerana diberitahu, belajar formal ataupun tak formal. Kita dapat ilmu belajar. Makna ilmu tu apa? Ilmu tu maklumat. Maklumat tu apa? Tajuk-tajuk yang kita bincangkan. Kalau kita bincangkan ilmu berkenaan dengan tauhid, tajuk tauhid. Kalau berkenaan dengan fiqh, ilmu fiqh. Kalau berkenaan dengan tasawuf, ilmu tasawuf. Kalau berkenaan dengan tafsir ayat Quran. Kalau berkenaan dengan hadis, kalau berkenaan dengan tajwid, kitab tajwid berkenaan dengan Quran. Itu dikata ilmu. Di dalam kitab Ad-Dasuqi, kitab tauhid besar ni. Kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Siapa ada kitab Ad-Dasuqi? Kitab tauhid besar. Muka surat dibahaskan di sini, muka surat 106. Muka surat 106 ni. Kitab Ad-Dasuqi. Dia kata al-ilmu huwa sifatun yang kashifu biha. Maknanya ilmu itu sifat yang membuka. Membuka ni maksudnya tahu. Maka kita ni ada ilmu. Ilmu kita ni terbatas. Ilmu Allah Ta'ala ini tidak terbatas, tidak ada had, tidak ada sempadan. Maha luas ilmu Allah Ta'ala. Seperti mana saya bacakan tadi, innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui bizatis sudur, hatta apa yang ada di dada-dada kamu Allah jelas dan terang.
wa khussila ma fis sudur. Allah akan keluarkan apa yang terpendam di dalam dada kamu. Maknanya Allah itu tahu segala-galanya. Kita ni tak tahu melainkan kita diberitahu. Melainkan kita diberitahu. Kalau tak mengaji. Kalau tak mengaji. Rukun syahadah, fardu syahadah, kesempurnaan syahadah, sah syahadah, membinasakan syahadah, apa pengertian ad-din, rukun tauhid, rukun ma'rifah contohnya, maka kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Saya nak tanya, tuan-tuan, sebelum kita mengaji ilmu tauhid, kita sebut-sebutkan perkara begitu 4-5 tahun yang lepas ataupun 10 tahun yang lepas, adakah tuan-tuan tahu apa yang saya sebutkan tadi? Tahu Ustaz. Tahu ni kata. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, maknanya beberapa perkara, saya ulang balik, rukun syahadah, fardu syahadah, kesempurnaan syahadah, sah syahadah, membinasakan syahadah, pengertian ad-din, rukun tauhid, rukun makrifah, bermakna sekarang ini kita tahu. Bila kita tahu, bermakna ilmu bagi kita. Sebelum ini tidak ada ilmu. Setelah kita tahu ilmu. Sebenarnya di dalam kitab Ad-Dasuqi ni, tuan-tuan ada kitab Ad-Dasuqi ni? Sedap mengaji Ad-Dasuqi ni. Kitab Arab. Syekh Ad-Dasuqi. Kitab Arab, orang mengaji pondok mesti mengaji Ad-Dasuqi. Kitab Arab. Makna Asyah Ad-Dasuqi, Hasyah Al-Hudhudi, Hasyah Asy-Syarqawi, Hasyah Muhammad Al-Amir, Nuruz Zalam. Itu 5, 6, 7 buah kitab bahasa Arab, kitab yang besar. Apa nama ni? Kalau orang mengaji pondok, dia ada memiliki kitab ini. Memiliki kitab ni. Memiliki kitab apa nama, dan kita, guru kita sebut dulu, kalau siapa nak mengajar tauhid, kena buka Ad-Dasuqi, kena buka Al-Hudhudi, kena buka Asy-Syarqawi. Sebabnya ilmu tauhid ni ilmu fakta, bukan ilmu amali. Bukan ilmu fakta. 2 campur 2, 4. Bukan ilmu amali, ilmu fakta. 2 campur 2 mesti 4. Rukun iman 6 perkara, tolak 1, jawab kosong. Dia tidak macam ilmu matematik berkenaan dengan fakta. Awak percaya ke tak malaikat ada? Kawan percaya malaikat ni ada. Malaikat 10 yang wajib awak tahu, adakah awak percaya? Kawan percaya malaikat-malaikat lain tu. Contohnya malaikat Israel, sebab orang mati ramai. Percayalah, orang mati ramai, makhluk mati ramai, anak ayam kena langgar, ular kena langgar. Lepas itu manusia apa nama ni, ketika Covid ni ramai saudara kita umat Islam khususnya di dunia ramai yang kembali ke rahmatullah. Kawan percaya, tapi kawan tak berapa nak percaya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ni sebab apa awak tak percaya? Malaikat Jibril ni menyampaikan wahyu kepada Nabi. Oleh kerana Nabi dah tak ada, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dah wafat, artinya malaikat Jibril ni pencet dah. Cakap tu tak boleh gitu. Maknanya malaikat Jibril ni pencet dah. Awak jangan cakap begitu. Awak ni kufur ataupun murtad bercakap begitu. Apa pasal? Maknanya kawan belajar sekolah dulu, malaikat Jibril ni menyampaikan wahyu. Awak tak tahu, awak tak mengaji. Awak tak mengaji. Yang sebenarnya menyampaikan wahyu itu adalah salah satu daripada tugas malaikat Jibril.
Tugas malaikat Jibril salah satu daripada tugas dia. Awak tahu tak tahu? Tugas besar dia. Tugas besar dia. Kawan tak pernah dengar pula. Sebab itu jangan bodoh sangat. Awak kena mengaji. Mana tak cukup ilmu awak ni. Mengaji cuik-cuik gitu saja. Di antara tugas malaikat Jibril itu ialah wahyu. Maka oleh kerana diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi selepas daripada aku. Makna tutup dah. Awak kena tahu tugas di antara tugas Jibril, dia tu ketua para malaikat. Lebih besar lagi. Lebih besar ketua para malaikat. Awak tahu tak jumlah malaikat? 10 malaikat tu tak berapa nak ingat. Malaikat kita tak tahu bilangannya melainkan Allah tahu. Tetapi Nabi kita tahu. Nabi 124,000. Rasul 313. Yang disebut dalam Quran 25 orang. Bermakna menyampaikan wahyu di antara tugas Jibril alaihi salam. Itu dia. Maknanya orang tak percaya ke malaikat walaupun satu malaikat, maka dia kufur. Kosong jawapan ni. Makna rukuk iman tu kita tolak satu, tolak satu, bukan jawapan dia 5. Jawapan dia kosong. Artinya kufur. Itu dia. Nak kabarkan ilmu. Ilmu kita ni diberitahu ataupun dipelajari. Apa cara? Teknik tu tak kisah. Belajar di online ke, belajar di secara mana? Secara mana? Post. Dulu-dulu mana? Belajar mana? PJJ. PJJ tu baru dah. Belajar mana? Poh ni ada sebut. Zaman dulu. Belajar gaya poh. Belajar apa? Gaya poh. Gaya poh, adabi. Itu hak dulu-dulu. Lepas itu belajar mana? Adabi. Kolej. Adabi. Adabi. Itu teknik cara. Zaman ini pula kita belajar secara online. Duduk menggoyang kaki di rumah saja. Nak makan, nak minum, nak berborak, nak apa gitu-gini, tutup kamera. Beres. Tak ada masalah. Dapat tak dapat, wallahu a'lam. Itu beres. Maknanya pendekat, approach, pendekatan kita belajar. Kita kena belajar. Itu sifat makhluk. Sifat khususnya manusia. Sifat manusia. Hatta binatang pun belajar. Dia binatang ni belajar dengan apa nama ni, manusia. Contohnya minta maaf cakap anjing polis je. Anjing polis tu bukan main bijak. Main dadah, main hilang apa gitu gini, dia belajar. Dia deria bau, deria mana, dia belajar. Kalau dia tak belajar, mana anjing bukan masuk sekolah. Bukan masuk sekolah, melainkan anjing itu diajar oleh tuan dia. Tuan dia buat gini pun dia reti dah. Macam kita dengan kucing. Maknanya kucing kita senyap selalu kucing. Alim kucing. Senyap dia. Kita bunyi saja. Itu ilmu. Dia belajar ilmu. Nak khabarkan ilmu Allah Ta'ala ni tidak perlu belajar. Sebabnya Allah Ta'ala itu tahu, kalau buka apa nama lunas pengetahuan, muka surat 2, ilmu mengetahui Allah Ta'ala akan zatnya, mengetahui Allah Ta'ala akan sifatnya dan sekalian yang mustahil dan akan sekalian makhluk dalam apa nama ni, lunas pengetahuan. Lunas pengetahuan. Di dalam apa nama ni, Risalah Tauhid. Tolong ambil Risalah Tauhid. Di dalam Risalah Tauhid.
Di dalam kitab Risalah Tauhid. Oh, pukul 9 dah. Tergendala. Tenggala lama tu. Risalah Tauhid. Di dalam kitab Risalah Tauhid, muka surat 27. Muka surat 27 dia khabar. Ilmu artinya mengetahui, iaitu dengan makna nyata dan terang, meliputi tiap-tiap sesuatu yang maujud, yang ada, atau yang ma'dum, yang tiada. Nyata tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah Ta'ala bagaimanapun keadaannya. Jelas. Kitab Risalah Tauhid ni mudah sikit. Maknanya modern sikit Risalah Tauhid ni. Risalah Tauhid, kitab Risalah Tauhid ni modern sikit. Maknanya kita tak perlu mengaji, melainkan baca-baca. Walaupun modern sikit, kitab Risalah Tauhid ni tahun 1952. Tahun 52, maknanya kitab baru lah sikit. Kitab kita ni 7-80 tahun dah. Menjangkau 100 tahun agaknya, kitab Miftahul Murid. Nak khabarkan ilmu Allah Ta'ala itu, disebut dalam Risalah Tauhid. Dalam Ad-Dasuqi ni pula, dia katakan ilmu itu maknanya terdiri daripada 3 perkara. Dalam Dasuqi, terdiri daripada 3 perkara, itu dikatakan ilmu. Jangan kita mengada-ngada khabar banyak ilmu, banyak ilmu, banyak ilmu. Banyak ilmu, reti ilmu. Ilmu tu kita reti juga, tapi dalam bidang-bidang yang kita tahu. Dalam pelajaran-pelajaran yang kita tahu. Ilmu setelah belajar. Dia kata annal ilma talzimuhu umurun. Maknanya ilmu itu mewajibkan 3 perkara. Nombor 1, al-jazmu. Putus betul. Al-jazmu mu'tamad. Wal mutabaqatu. Makna sesuai. Sesuai. Lepas tu as-sabatu, yang pasti ataupun tetap. Itu ilmu di dalam kitab Ad-Dasuqi. Dia membahaskan tentang ilmu itu. Betul tak agaknya al-jazmu? Sembahyang Zuhur 4 rakaat. Betul tak betul? Kita tahu. Memang sembahyang 4 rakaat. Kawan belajar 4 rakaat. 4 rakaat. Tok guru besar sekali pun 4 rakaat. Tok guru kecil pun 4 rakaat. Tok guru yang tak boleh pakai pun 4 rakaat. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Isyak. 4 rakaat. Melainkan jamak qasar. Kita sembahyang jamak qasar. Kalau jamak tu makna sembahyang Zuhur dengan Asar 8 rakaat. Kalau sembahyang jamak qasar 2 jadi 4. Itu al-jazmu. Al-jazmu pasti. Pasti. Seperti mana yang saya katakan, saya katakan pada pengajian lepas, kita itu tak ada hukum hakar tu. Kita membawa Yasin. Bawa Yasin tak ada hal. Tak ada sah, tak ada batal. Membawa Yasin. Adakah kita al-jaza betul, pasti betul kita membawa Yasin itu, maknanya kita reti betul. Reti kawan. Baca Yasin, budak-budak kita nak peksa. Macam mana baca Yasin budak nak peksa? Bukan payah. Ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. Lepas itu selawat. Lepas itu Yasin. Lepas itu baca doa dalam Yasin itu. Rabbana la nuhsi sana'an. Saya tak hafal doa itu. Dalam Yasin itu saya tak hafal doa lain. Maknanya awak ni tak pasti. Awak baca Yasin, baca doa itu sebenarnya untuk arwah, untuk orang mati. Makna menceritakan kubur tu minta Allah Ta'ala luah, jangan sempit, jangan ada api neraka, jangan seksa, jangan benda. Awak tak erti. Yang penting bawa Yasin. Itu bukan ilmu. Itu.
Maknanya saya nak khabarkan ilmu bawa Yasin ni bahal lah kok macam mana pun. Rupanya kita nak khabarkan cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Cina khabar. Nak doa budak-budak lulu biasa tiba-tiba lepas ke arwah. Itu. Dia tidak ajaza. Kalau kita nak membaca Yasin budak sekolah ni, kena pastikan betul. Al-Fatihah. Kadang-kadang Al-Fatihah itu 3 kali. Ada kaifiat dia. Kaifiat dia. Contohnya, membaca Yasin budak nak sekolah, membaca Yasin barang hilang, membaca Yasin hajat-hajat besar lah. Berbagai-bagai kaifiat Yasin. Saya nak beritahu ni hak mudah ni. Maknanya baca Yasin Al-Fatihah 3 kali. Yang diamalkan oleh ulama-ulama. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Wa ila arwahi jami'i ibadillahi min masyarikil ardi wa magharibiha fil barri wal bahri Al-Fatihah. Baca Yasin itu 3 kali. Lepas baca Yasin 3 kali pula. Fatihah tu 3 kali. Kalau kita mu'jazah 3 kali. Lepas 3 kali astaghfirullah 11 kali. Lepas tu selawat 11 kali. Lepas tu kita baca Yasin 41 kali. Lepas itu kita baca Yasin 41 kali, maknanya terserahlah 2 kali seorang ke kalau ramainya. Alam nasrah inna anzalna alam taraka li ila fi quraish. Maknanya surah-surah yang ditentukan. Lepas itu penutup dia subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kaifiat dia. Lebih kuranglah kaifiat dia. Lepas itu naklah baca Allahumma bihaqqi Yasin wal Quranil Hakim. Maknanya jazam yang kita ni boleh membawa Yasin. Contoh membawa Yasin. Boleh membawa Yasin seperti mana yang dikaifiatkan oleh ulama-ulama. Kita tiru ulama, kita bukan memandai-mandai. Lepas tu nombor 2. Ni saya khabar ni tadi contohnya, awak dapat mana? Itu dia. Awak dapat mana? Dapat dalam buku tak aci. Dapat dalam buku tak aci. Awak baca buku entah betul entah salah. Di tempat mana, kita nak niat di tempat mana, kita hajat tempat mana, kita baca, kita tambah apa gitu, tak pasti. Maknanya segi zahirnya orang nampak kita pandai lah. Tetapi pandai yang tidak jazam, yang tidak dibawa ataupun kita tidak mengikut ataupun kita tidak dapat daripada lidah guru ataupun daripada sanadnya. Yang bawa Yasin itu siapa? Satu lagi, nak membawa Yasin itu siapa asalnya? Yang saya sebut tadi, Syekh Ahmad Ad-Dirabi. Syekh Ahmad Ad-Dirabi. Jadi tak tahu tiru-tiru, maka dinamakan Pak Tiru. Jadi Pak Tiru tu tak peliklah kita membuat sesuatu perkara itu tidak makbul. Tidak makbul. Kunut nazilah. Dalam Mughnil Muhtaj tu kunut nazilah ada. Kita ni merapu. Buat doa sendiri. Buat doa sendiri. Doa sendiri ni boleh jadi kita tidak berkat. Kita patutnya ambil salin daripada kitab. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nusni 'alaikal khaira kullahu wa la naghfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa lakal nusalli wa nasjud. Dalam Mughnil Muhtaj. Umpamanya itu jazam. Sikit lagi. Yang kedua, al-mutabaqah, sesuai. Sesuai.
Maknanya kita sesuai dengan keadaan ilmu itu. Bab mana? Bab tayamum. Kita sesuai pelaksanaannya ilmu tayamum itu. Erti betul. Tayamum tak ada air macam mana? Tayamum apa nama ni, awak sakit macam mana? Tayamum orang tak boleh menggunakan air macam mana? Tayamum aksiden macam mana? Makna sesuai kaifiat ataupun caranya. Lepas itu as-sabat. Dipanggil as-sabat. Makna tetap. Dikatakan tetap tu maknanya ada apa nama ni, as-sabat tu nak khabar benda. As-sabat tu maknanya ibarat mencurah air dalam gelas penuh. Penuh. Jadi dikatakan ilmu itu 3 perkara. Tetapi ilmu ini ilmu makhluk. Allah tidak bergantung kepada ini. Kita ni bergantung kepada ini untuk ilmu yang Allah Ta'ala bagi, ilmu yang perkara wujud. Tak tahu, melainkan Allah Ta'ala saja. Melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu berkenaan dengan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, berkenaan dengan ajal apa begitu begini, Allah saja yang menentukan. Jadi ringkasnya tuan-tuan sekalian, kita bincang ilmu, mudah ingat. Ilmu Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Ilmu Allah Ta'ala itu tidak yang dah ada. Ilmu Allah Ta'ala itu yang tak ada. Meliputi ilmu ataupun pengetahuan Allah Ta'ala itu. Maknanya meliputi. Kita tahu tak? Kita tahu tak perkara yang akan berlaku malam nanti kepada kita? Tak tahu. Melainkan ilmu kita tahu. Ilmu tahu. Contohnya, malam ni member WhatsApp nak ke rumah kita. Tahulah. Tiba-tiba dia tak berkhabar. Pukul 12 malam, Assalamualaikum. Kita ingat orang memukau pukul 12 malam, pukul 1 pagi nak ke rumah kita. Jadi senyaplah awak duduk lalu luar. Sebab awak tak beritahu nak surprise. Kononnya surprise mana pukul 1 pagi. Melainkan orang gila. Nak surprise ni. Tengok keadaan juga. Jadi setelah dia datang baru kita tahu. Kalau dia tak datang, kita tak tahu. Ataupun kalau dia tak beritahu, kita tak tahu. InsyaAllah boleh faham? Boleh faham? InsyaAllah. Lah sekali matan ilmu ni. Ilmun artinya mengetahui Allah Ta'ala. Lawannya bebal. Mustahil Allah Ta'ala itu bebal. Wajib Allah Ta'ala itu mengetahui. Dalilnya baharu alam. Ilmun artinya mengetahui Allah Ta'ala itu. Lawannya bebal. Mustahil Allah Ta'ala itu bebal. Wajib Allah Ta'ala itu mengetahui. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, innallaha alimum bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui daripada ataupun maha mengetahui sehingga di dalam hati kamu. Firman Allah itu. Jadi itu disebut matan. Disebut matan. Saya nak tanya lah ni, apakah yang dikategorikan sesuatu ilmu itu? Muktamad lain, sesuai lain, Yang pasti. yang pasti lain,
Tetap. Lain? Tetap atau pasti. Lain? Ilmu itu sifatnya membuka, itu tahu. Tahu? Lain? Tak ada dah? Ilmu tak ada itu dah? mesti dengan nyata dan jelas. Jelas. Habis dah? Jadi, kita nak bezakan ilmu itu nyata, jelas apa begini gitu. Maknanya ilmu bersifat makhluk. Ilmu Allah Ta'ala tak perlu gitu. Itu dia. Ilmu Allah Ta'ala tak perlu semua itu. Kita ni perlu tetap, perlu belajar, perlu tahu, perlu terbuka, perlu apa gitu gini. Allah Ta'ala itu ilmunya sehingga hak dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Itulah bezanya. Allah itu ilmunya azali. Ilmunya azali, makanya Allah Ta'ala itu tahu sifatnya, Allah Ta'ala itu tahu zatnya, Allah Ta'ala itu tahu mustahil baginya, Allah Ta'ala itu tahu makhluk-makhluknya. Makhluk ni artinya setiap yang kena jadi. Nampak? Nampak? Boleh? Beza ilmu Allah dengan ilmu kita. Nak beza ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu kita. Cakap mudahnya, ilmu kita ni, kita berilmu setelah kita tahu. Kita berilmu setelah kita tahu. Pasal apa? Kawan ni tahu dah hari besok hari Selasa. Kawan ni tahu dah hari besok hari Selasa. Macam mana nak beza dengan ilmu Allah Ta'ala tadi? Macam mana jawab? Ilmu Allah itu azali. Azali. Ilmu kita? Sebab tahu hari esok hari Selasa. Bersifat makhluk. Sifat makhluk ilmu kita. Sebabnya kita tahu hari esok hari Selasa, sebab hari ni hari Isnin. Sebab hari ni hari Isnin, sebab itu kita tahu hari Selasa. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Berturut tak? Berturut tak? Kalau kita nak kabur ilmu tu sama dengan ilmu Allah, bila awak akan dapat sakit? Bila awak akan dapat aksiden? Bila awak akan dapat berlanggar dengan motor? Makna ilmu itu ilmu Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita tahu, maka kita tak akan naik motor. Sebabnya kita tahu kita berlanggar di motor. Kita naik mana? Naik kereta. Tetapi kalau ditetapkan oleh Allah Ta'ala motor melanggar kita, walaupun kita naik kereta, motor tetap melanggar kita. Kawan naik kapal terbang, kalau ditakdirkan oleh Allah Ta'ala awak di atas langit tu, maknanya berlanggar kapal terbang. Berlanggar kapal terbang tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi setakat itu insya-Allah kita sambung lagi pada hari Jumaat nanti. Berkenaan dengan itu, saya mengharapkan tuan-tuan semua kita dapat faham beza ilmu makhluk ni. Cakap kitanya ilmu makhluk ni belajar. Kita berilmu setelah tahu, maka ilmu Allah Ta'ala tidak seperti ilmu makhluk. Ilmu Allah Ta'ala itu ilmu azali. Azali. Setakat itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Wallahu a'lam.
Terima kasih. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul ya? Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mohon bundur Tuan Guru. Ya Haji. Saya pun nak bundur ke? Perut lain macam. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengundur diri juga. Meragak perut. Sama-sama lah.